A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta rahmat bersama dengan kasih sayang Allah dapat lagi kita sambung pada pagi ini bersama-sama dengan bicara maqasid untuk kita teruskan sesi perkongsian dan perbincangan kita. Kalau ikutkan semalam, kita dah pun buka tentang topik berkenaan dengan mukadimah perjalanan cerita macam mana kita nak menjadikan konsep hamba. Adakah kita ni hamba kepada manusia ataupun kepada sistem Allah? Jadi ini adalah satu benda yang akan sentiasa diulang-ulang daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman kita. Hari ini dia akan menjadi satu discussion yang tidak akan pernah putus, kerana selagi mana adanya manusia, selagi mana adanya seorang yang merasakan dirinya berpengaturan, ada pengatur, dia diatur dan dia memerlukan kepada pengaturan, maka selagi itulah kita memerlukan kepada satu konsep pengabdian. Jadi kita nak mengabdikan diri kepada Allah, atau kita ni hanyalah nak menjadi orang yang sekadar duduk di atas muka bumi ini, hanya menumpang, jadi seorang penumpang, dahlah menumpang, jadi penumpang saja, duduk dekat atas dunia, sekadar kita berjalan menuju ke satu destinasi yang akhirnya membawa kita sama ada ke syurga atau ke neraka. Kalau jadi penumpang, tempat kita hanyalah sebagai satu laluan ke neraka. Alright. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua yang menonton, kepada semua yang menunggu perkongsian pagi pada hari ini. InsyaAllah, terima kasih kepada semua yang sama-sama dengan saya. Dan kita akan teruskanlah perbincangan kita dengan lebih lanjut untuk kita sama-sama masuk kepada topik yang seterusnya. Topik hari ini dia kena mula daripada satu surah, daripada surah 90 ayat 10. Okey, kita akan mula daripada situ dulu. Sambil-sambil itu kita akan buka kepada konsep yang akan lebih besar dan semakin membesar, dan bagaimana kita nak relatekan dengan perbincangan semalam. Jadi insya-Allah. Okey, boleh buka surah 90 ayat 20 ayat 10 dulu. Okey, buka ayat 10 dulu. Ini surah Al-Balad, surah 90, surah Al-Balad. Ini kita cuba dapatkan sedikit sebanyak macam mana kita nak kena faham apa misi dan tanggungjawab kita di atas muka bumi ini. Dan kebanyakan daripada kita merasakan yang kita sedang diikat oleh satu sistem. Dan sistem itu adalah sistem yang sebenarnya semakin hari semakin mendesak kita, semakin menyebabkan kita jadi rapuh, jadi jauh, atau mungkin juga kita semakin tercari-cari apakah kita punya misi dan visi yang akan kita lakukan, ataupun kita sedang berusaha untuk dapat apa matlamat dan tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Okey, saya tengah buka dekat display ni. Okey, ada yang dah post ke? Alright. Okey, tutup sekejap. Okey, sekejap kita bagi nampak muka sikit. Okey, itu dia, muka dah keluar. Okey, baik. So, itu dia ayat yang ke-10. Wa hadainahun najdain, Allah kata. Dan kami memandunya dua jalan. Wa hadainahun najdain. Hada ni, okey, kalau macam ni saya rasa kita kena bagi nampak dalam bentuk ni lah. Kita tulis sikit. Okey. First,
yang kita nak kena sama-sama baca dan kita nak kena kuasai sekarang ni adalah perkataan, ya. Dia bukan sekadar menjadi perkataan memandu. Ni daripada perkataan hudan. Hudan ini bermaksud petunjuk. Dan kami tunjuki, dan kami tunjukkan kepada kamu, kepada dia, dua jalan. Sebenarnya Najdain ni pun sebenarnya bukanlah nak dikatakan dua jalan. Sebenarnya dia seolah-olah seperti satu contoh bukit. Dia bermaksud, kalau kata bukit ni dia mesti berbentuk jalan yang dia mesti mendaki. Dia konsep dia macam tu. Jadi dekat sini, apakah dua jalan itu? Barulah Allah sebut dalam ayat-ayat yang seterusnya. Dia nak nampakkan situasi sebenarnya. Petunjuk itu bukan nak kata dua jalan yang macam kita faham, kita akan nampak satu highway yang ada dua simpang. Dia bukan macam tu. Dia mesti adalah dalam bentuk wahadaina hun najdain, dan kami tunjukinya dua keadaan. Dia macam tu, lebih kurang maksud dia. Falaq tahamal aqabah, maka tidak ia menempuh jalan yang mendaki. First situasinya adalah situasi mendaki. Kemudian situasi kedua, wama adra kamal aqabah, apakah pendakian itu? So sebenarnya pendakian yang kita nak lalui yang pertama sekali adalah ini. Situasi fakku raqabah, memerdekakan budak. So, kita nak stop dekat ni dulu je. Kalau kita tengok dekat dalam pentafsiran yang lain, dinampakkan terjemahan fakku raqabah ini adalah bermaksud memerdekakan hamba. Dinampakkan begitu. Jadi, di dalam harfiah ini diterjemahkan sebagai fakku raqabah, memerdekakan raqabah. Raqabah ni sebenarnya dia lebih kepada dekat bermaksud leher. Ni lebih kepada maksud leher. So, contoh orang yang ni ada benda di leher dia. Ni kena ambil tali lembu tu, kena ikat dekat leher. Macam mana nak bebaskan dia? Sembelih dia. Maksud tu kita memerdekakan dia daripada dia menjadi hamba kepada tuan dia. Kan hamba lah, dia kena jadi daging dia, susu dia digunakan untuk membajak, digunakan dia untuk tujuan ternakan gembala. Okey. Jadi daripada itu, lembu ini dia akan free once dia dah dibebaskan. Tali itu dilepaskan, dibebas. Itu satu konsep. Satu lagi, apabila disembelih, maka dia akan bebas daripada menjadi mangsa ataupun tunggangan kepada tuan dia. So di situ kita nak kena baca. Macam mana kita nak memahami konsep apa yang Allah nak nampakkan kepada kita dari bentuk tersurat dan tersirat. Jadi di sini dua jalan. Kalau orang yang nak baca hari ini, dia memerdekakan hamba, kita akan semua akan cari mana ada hamba dah zaman sekarang ni. Konsep dia macam tu. Kita kata dah tak ada dah manusia yang diperhambakan. Tetapi sebenarnya kita kena tahu dari sudut perhambaan itu, dari sudut bagaimana kita menjadi hamba itu adalah kita menjadi hamba kepada sistem. Jadi memerdekakan budak ini lebih kepada sistem. So semalam kita menampakkan situasi. Situasi di mana kita ni adalah orang-orang yang duduk di dalam sistem yang sangat-sangat detail bagaimana mereka mencipta dunia ini dengan penuh propaganda dan agenda. Agenda pemesongan akidah, agenda pemesongan agama, agenda memisahkan manusia ini daripada yang hak dengan yang batil. Dan inilah yang menyebabkan kita semua menjadi manusia-manusia yang lalai, yang leka, yang semakin jauh dengan Al-Quran. Menjadikan kita ni semakin jauh dengan agama. So, tulis dekat nota masing-masing. Nota penting yang kita kena ada adalah di sini. Mission kita adalah untuk membebaskan diri kita. Jangan kata orang lain. Jangan kita nak membebaskan hamba. Sekarang ni, yang susahnya, ini yang Allah nampak ni. Susahnya adalah
pendakian tu. Bukan mudah. Bukan mudah. Lebih jauh kita ke depan, lebih jauh, maka kita akan jadi orang yang sangat-sangat susah. Sebab apa? Sebab kita akan jadi manusia yang sentiasa diuji. Tahu, semakin tinggi, semakin nafas semakin rendah. Nafas semakin rendah tahu, kita semakin penat, kita semakin letih. Boleh ke tak boleh? Sebab apa? Sebab kita semakin nampak dada akan semakin sempit. Why? Sebab oksigen dah makin kurang kalau kita mendaki tempat yang tinggi lah. Kan? Jadi di situ pun ujian kita ni sebenarnya hari ni kita dalam keadaan tenang. Bila kita tahu satu situasi, kita ni sudah hidup dalam keadaan terpesong. Kita dipesongkan. Kita duduk dalam keadaan akidah yang kita hari ni diancam dengan pelbagai propaganda. Kalau selama ni kita tenang, kita tak pernah kisah pun tentang apa yang berlaku kepada agama kita, kepada anak-anak kita, tiba-tiba kita dapat satu kebenaran, hakikat yang menyebabkan kita pasti kita duduk dalam situasi yang panas, yang ramat, yang dalam keadaan kita ni jauh daripada kebenaran agama yang sebenar, maka waktu tu kita akan rasa terpukul. Tahu? Terpukul. Bila terpukul ni, susah nak menerima sesuatu teguran yang datangnya pula daripada langit. Tambah kalau kita selama ni baca Al-Quran, baca dalam keadaan kita tidak pernah membacanya dengan betul. Kita hanya baca bahasa Arabnya. Kita tidak pernah membacanya dari sudut strategi. So this is the system. Yahudi buat apa? Yahudi menggunakan ayat ini, always they are using it as a reverse engineer. Okay? Reverse engineeringnya mereka mengubah apa yang Allah nampakkan betul, mereka tukar dan terbalikkan menjadi tak betul. Apa yang Allah kata salah, mereka tukar dan terbalikkannya menjadi sesuatu yang benar. Jadi di sini dilema kita pula sebagai umat Islam, kita susah nak memahami ni. Mana kita nak pergi ni? Ke mana kita nak bawa ayat ni? Bagaimana kita nak terjemah dan tafsirkan kerja buat ini? Jadi ini adalah satu benda yang kita kena cari. So nak memerdekakan diri kita, kita kena keluar daripada sistem yang mereka dah tuba kita, mereka dah cipta kita. Jalannya sangat sukar kerana jalannya susah, dan inilah antara benda yang paling susah kita nak buat. Yang pertama sekali adalah nak keluar daripada stigma, dogma, doktrin. Baca Quran untuk pahala. Itu satu perkara yang sebenarnya sangat susah untuk kita keluar daripada mentaliti orang Melayu. Dan benda ni sangat-sangat sukar. Tambahan pula, dalam kita dah umur dah 40 tahun, dah 50 tahun, dah hidup terlalu selesa dengan kita mencari agama itu dalam bentuk pahala. Tapi hakikatnya agama ini hendaklah dikerjakan. Agama mesti dilaksanakan. Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi satu bentuk pedoman dan petunjuk. Ni, kalau kita tengok ni, perkataan dia kat sini, petunjuk. Dan dia adalah satu petunjuk yang jelas. Yang jelas diberikan khusus kepada manusia-manusia yang hidup jiwanya. Okey? So, kalau kita tengok hidup jiwanya, maka kita akan sambung kepada surah 36 ayat 36 tu surah apa? Yasin. Tengok surah 69, 70. Okey, yang ni yang mana pergi umrah, yang mana alumni umrah, kebanyakannya semua dah biasa dengan ayat-ayat ni. Tapi tak apa, sebenarnya kita nak ulang balik. So pagi tadi Kak Julia cakap apa? Kak Julia hari ni dia tak dapat join program hari ni. So dia akan tonton waktu dia free nantilah, dia ada meeting. Cuma dia awal-awal selalunya alumni umrah ni dia akan bagi tahu lah dia orang dapat join ke tak join ke. Kebanyakan semua dekat dalam ni pun ramainya daripada kalangan kita adalah alumni umrah. So di situ dia maklumkan, dia rasa apa? 55 episod, hari ni dah episod ke-55. Maksudnya dah lebih 50 episod. Dia adalah satu perkongsian yang dah kita cover, perkongsian alumni umrah yang kita dah buat hampir setahun. Tahu? Setahun punya cerita alumni umrah tu, kita dah compress on daily progress ni. Setiap hari kita buat program bicara maqasid ni, kita dah cover almost 1 year punya perkongsian dengan alumni umrah. Dan sebenarnya orang yang pergi umrah pun sebenarnya dia akan lebih faham. Sebab apa? Sebab benda ni ada ulangan. Ulangan yang kita sampaikan, yang kita nampakkan daripada teori kepada satu bentuk ada kesinambungan. Kalau kata nak dapat yang lebih jelas, kita kena pergi ke Mekah pula. Di Mekah nanti tu kita akan nampak apa yang kita boleh faham dan kita boleh
jelas daripada perkongsian-perkongsian yang ada kat sini. So kita bukan nak sekadar jadi orang yang baca semata-mata. Kita nak menggunakan Al-Quran ini sebagai manual. Dia adalah tongkat, dia adalah satu yang memberikan kita guidance bagaimana kita nak berjalan dalam keadaan kita buta untuk jadi orang yang celik. So Quran kalau kita selama ni membaca tidak pernah membuka mata kita, dia tidak bagi kita celik, then itu ada something wrong dengan apa yang berlaku dekat diri kita. Alright? So kita baca dekat sini. Wama dan tidak alamnahu kami mengajarkannya syi'ra. Syair wama dan tidak yanbaghilah layak baginya. In huwa illa zikrun kecuali peringatan wa Qur'anun mubin. Okey? Sini kita nak kena faham. Pertama sekali dinampakkan di sini kalau dalam ayat-ayat yang lain, terjemahan yang lain dan tidaklah kami mengajarkannya. Ia itu dinampakkan tentang Nabi Muhammad. Okey? Tidak kami ajarkan dia, tidak pantas kami mengajarkan Nabi Muhammad itu syair. Pertama sekali dia adalah satu deklarasi yang Allah declare dalam Al-Quran. Allah bagi tahu kami ni tak ajar Nabi Muhammad ni syair. Tu dulu. Okey, pegang syair. Apa tu syair? Syair ni bagi orang Melayu, syair ni consider sebagai sesuatu yang berlagu-lagu. Okey? Okey, so kita tengok dekat sini. Wama dan tidak. Ada orang pegang dan tidak ini hanya bermaksud satu perkataan yang menafikan. Dan tidak satu penafian. Tapi kalau kita ambil waw itu sebagai waw qasam, tahu apa itu beza waw qasam? Waw qasam ini adalah, ini dipanggil wawul qasam. Waw qasam ni adalah cerita sumpah. Allah sumpah. Contoh macam watin, demi tentang buah tin. Wadduha, demi cerita tentang waktu duha. Wasyams, cerita tentang demi matahari. Nak nampakkan macam tu. Jadi kalau Allah letakkan di situ satu sumpahan, okey, satu sumpahan yang menampakkan demi tidak. Alamnahu, kami mengajarkan dia dengan syair. So syair ini dikaitkan dengan satu bentuk lagu. So kita bukan nak baca Quran hanya semata-mata dengan lagu. Kita bukan nak baca dalam bentuk kita menyanyi, tahu, dengan menyanyi. Nyanyi ni kita baca, kita lebih fokus kepada menyanyi daripada makna. Nak dapatkan seni nyanyi itu lebih kita pentingkan daripada kita nak memahami apa mesej yang ada pada. Macam kita dengar lagu, kadang-kadang lagunya ada mesej, tetapi mesej itu tenggelam kerana kesedapan lagu tu. So di situ wama yang barilah dan tidak layak baginya. Bagi Nabi Muhammad itu tidak layak untuk dia membacakan ini dengan syair. So Quran ini kita kena faham. Quran adalah satu bentuk zikrun. Pertama, dia adalah satu bentuk zikir dan kemudian dia adalah satu bentuk bacaan yang nyata. Ingat zikir dan bacaan yang jelas. So, jelas maksudnya kita baca, kita faham, kita baca, kita jelas dan kita mampu untuk menjelaskan. Kita mampu untuk menyampaikan. Kita mampu untuk membainatkan. Bainat ini daripada perkataan mubin. Daripada mubin, ni daripada perkataan mubin ni, dia menjadi perkataan bainat. Bainat ini adalah satu bentuk penjelasan. Bainat itu satu bentuk pembuktian. So Quran ini dia bukan sekadar satu bentuk bacaan semata-mata, tetapi dia boleh membuktikan apa yang dalam teks itu sebenarnya ada dekat dalam muka bumi ini. Contohnya, macam Allah cerita tentang apa yang berlaku kepada Nabi terdahulu. Contoh kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Masalah isteri-isteri yang derhaka, anak derhaka. Kalau zaman Nabi pun berlaku, zaman kita jangan kita mimpi tak berlaku dengan
dengan kita. Kalau berlaku LGBT, awal-awal dulu dah ada LGBT. Zaman sekarang kita nampak real LGBT-nya. Betapa degilnya, betapa teruknya umat-umat kita once terkena penyakit LGBT ni. So ini adalah satu bentuk kata-kata Allah. Ya Allah bukan sekadar nak tulis, tetapi Allah bagi the fact benda tu depan mata kita. Alright, so kita kena tengok. Sebab tu Allah kata bumi dan langit dan seluruh alam ini, kejadian siang dan malam ini adalah sebagai satu pelajaran untuk manusia, li ulil albab, untuk orang-orang yang ni terbuka dadanya, hati ni yang jenis yang nak menerima ilmu. Hanya orang-orang yang ulil albab saja yang akan mendapat, mencapai atau mampu untuk menerima mesej yang Allah cuba berikan. Jadi Nabi kalau kata dia bertahanut selama 3 tahun itu, bukan Nabi saja-saja duduk 3 tahun. Tetapi Nabi mengambil masa untuk dia membaca tanda-tanda, dia melihat apa yang ada depan mata dia dengan apa yang ada di dalam mesej yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, tapi tidak berlaku dalam kalangan manusianya. Sama dengan Al-Quran hari ini. Quran kita hari ini, kita baca Quran, tetapi kita tidak gunakan Quran ini sebagai satu sumber untuk kita menilai. Apa yang manusia tengah buat depan mata kita dengan apa yang kita buat hari ini, tak sama. Contoh, kalau Allah dah kata haram riba, depan mata kita riba itu masih lagi manusia bertoleransi. Kan? Manusia tidak memerangi. Sedangkan Allah melancarkan perang kepada orang yang melakukan riba. Jadi siapa yang ambil riba, sebenarnya dia sedang berperang dengan siapa? Bukan berperang dengan manusia saja. Dia sedang berperang dengan Allah. Jadi di situ, kita pula baca Quran ayat riba, kita boleh lagukan ayat riba tu tanpa rasa bersalah dan kita pula ambil riba. Bab tu, kita kena rasa berdosa lah. Sebab tanpa rasa salah, kita sedap baca Quran, tapi kita tak sedar Allah sedang memurkai kita. Tu Allah murka. Tu ghairil maghdub. Allah kata apa? Golongan-golongan yang dimaghdub. Maghdub ini maksudnya dimurkai. Kita tak sedar tu. Kita duk baca Fatihah, kita duk baca surah Fatihah dalam kita solat 17 kali sehari, tanpa kita sangka Allah sedang memurkai tindakan-tindakan kita. Tahu? Selagi mana kita duduk dalam keadaan kita menanggung riba, selagi itu Allah sedang memusuhi kita. Kita bermusuh dengan Allah. Kita berperang dengan Allah. Dan kita tak menjadikan Quran ini sebagai satu ayat yang jelas, yang memberikan penjelasan, yang nyata, yang kita nampak berat, dosa dan neraka, kan, syurga dan pahala itu kita hanya jadikan dalam bentuk angan-angan. Padahal kita kena tahu, once Allah nampakkan satu bentuk perumpamaan yang Allah nak kita jadikannya sebagai satu bentuk pelaksanaan dekat atas muka bumi. So ini adalah kerja dan tanggungjawab kita. Kita kena cari jalan. Macam mana kita nak jadi seorang hamba yang betul-betul memahami mesej Allah. Kalau kita terus pada syair-syairan, kita terus kepada bentuk hanya melagu-lagukannya, sampai bila-bila kita tak akan memahami apa tujuan dan maksud ayat-ayat Allah ini. Okey? Itu satu. So ingat dia bukan sekadar syair, dia adalah dalam bentuk bacaan yang jelas. Wa Qur'anun mubin. Okey, itu satu kata kunci lah. Okey, so saya off dulu yang ni. Okey, kita pergi ke ayat 70. So apa cerita 70? Allah kata liyunzira, dia supaya memberi peringatan, man, orang-orang kana adalah hayyan, hidup, wa yahiqqa, dan pasti berlaku khawlu alal kafirin. Perkataan khaul ini ketetapan alal kafirin, atas orang-orang yang ingkar. Okey, so kat sini kita kena ambil sikit. So Allah kata di sini satu benda yang jelas kita kena faham, dia adalah satu bentuk peringatan. So, di sini pun satu zikir. Betul? Tapi di sini adalah satu bentuk kita memberi peringatan. Di sini kita jadi nazir. Ni kalau siapa jadi cikgu, nazir ni zaman-zaman jadi cikgu ni, nazir mesti datang untuk apa? Untuk pantau. Pantau dan tengok progres
Macam mana kita menyampaikan ilmu, macam mana kita deliver message. Adakah betul? Adakah budak-budak faham? Adakah masyarakat faham ke tidak? So, kita zaman kita hari ini, mak bapak tak jadi nazir. Mak bapak dalam rumah ada Quran. Kat sekolah anak belajar Quran. Dalam rumah, mak bapak tidak menjadi nazir. Nazir untuk memastikan apa yang anak dapat di sekolah tetapi dihidupkan dalam rumah. Kita jadi orang yang hidup ke mati? Di sini kita nak kena kenal Al-Quran tadi ni. Dan Allah kata Allah bagi Al-Quran yang jelas, tetapi kita baca Quran, ni surah apa ni? Ni surah Yasin. Ni dalam surah Yasin, surah 36. Surah Yasin. Apa yang berlaku dengan surah Yasin ni? Kita baca dekat orang mati. Kita tak baca dekat orang hidup. Apa yang kita buat? Depan mata kita, Al-Quran ini berguna untuk menjadi satu bacaan kepada orang yang hidup. Tetapi bagi kita, Al-Quran tak jadi bacaan yang hidup. Kita jadikannya sebagai bacaan untuk orang yang dah mati. Kita baca untuk orang mati tu. Adakah berguna Quran itu untuk orang mati ketika itu? Sudah tidak mampu lagi untuk menyelamatkan dia. Tetapi Quran ini mampu untuk menyelamatkan manusia yang masih hidup, yang nak keluar daripada kejahilan, yang nak memerdekakan dirinya daripada sistem yang menyebabkan kita jadi orang yang terus lalai dan leka dalam sistem ciptaan manusia. Masalah kita hari ini, kita tak jadi orang yang betul-betul faham mesej Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah satu kitab yang akan menyelamatkan kita. Yang kita duk baca bahasa Arab itu saja, kita hanyalah jadi satu umat yang masih lagi bergantung harap pada angan-angan pahala. Dia, macam mana kita nak gunakan Quran ini sebagai panduan atas muka bumi? Takkan nanti waktu kita mati, baru kita rasa nak jadi macam mana Allah kata, kan? Mereka minta untuk kembali ke dunia, untuk apa? Untuk melakukan islah. Untuk kembali balik melakukan kebaikan. Apa yang dia nak islahkan? Inilah antara bendanya. Sebab mati nanti, Allah akan menampakkan kebenaran dan hakikat hidup yang sebenar. Tapi waktu tu, kita dah tak boleh buat apa dah. Kita nak kembali ke dunia balik, kita nak buat islah, dah tak mampu. Sebab kita dah di alam lain. Jadi rugilah. Rugi sebab kita jadi manusia yang tak gunakan Quran itu ketika kita hidup. Ketika kita sudah pun mampu untuk berfikir yang mana hak, yang mana batil. Melainkan kita sampai sekarang, kita tak kenal lagi mana satu yang betul, mana satu salah. Dan kita akan jadi orang yang sangat-sangat rugi. So sekarang, ambil peluang ni untuk kita tahu. Wahadaina hunajdain. Dan kami tunjuki kamu dua jalan. Jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Jalan yang betul, jalan yang salah. Jalan yang mendaki lagi sukar atau jalan yang mudah. Kalau nak mudah, Quran ini mudah bagi kita. Baca jalan Arabnya. Tunggulah pahalanya. Maka Quran ini tidak akan jadi Quranun mubin. Sampai bila-bila dia tak jadi Quran yang jelas. Sampai bila-bila dia tak mampu untuk jadi bacaan yang mampu untuk mendidik jiwa kita memahami agama. Dia cuma jadi bacaan yang kita baca ni sebab nenek moyang suruh baca, kita baca. Dia jadi bacaan yang menyebabkan kita kekal dalam kejumudan membaca Quran hanya untuk ritual semata-mata. Yang ni lah benda yang kita nak kena memerdekakan diri kita dulu daripada fahaman nenek moyang. Tak mudah, tak mudah. Benda ni bukan mudah. Dia memerlukan satu akal yang sangat-sangat sihat untuk memikirkan kita ni sedang berada di mana. Di jalan yang lurus atau di jalan yang bengkok. Ni kita gear up daripada penyampaian-penyampaian terdahulu. Kita tak stop lagi falsafah Al-Baqarah. Kita sebenarnya masih dalam tema falsafah Al-Baqarah. Cuma saya tak masukkan sebagai satu tema. Kerana apa? Kerana kali ni kita just macam satu revision untuk kita revise. 50 episod yang lalu itu rasanya terlalu besar untuk kita bawa sambung ke dalam episod-episod yang mendatang. Melainkan we digest sedikit demi sedikit. Kan? Siapa yang masuk program parenting, masuk program Al-Quran nanti, kita ada TAQ nanti,
kita ada tafsir, asas tadabbur Quran tu dengan kita gunakan konsep anatomi Quran, dan situ saya boleh londehkan. 3 hours is good enough, sufficient time untuk saya londehkan how kita nak membaca Quran ini secara prinsipalnya, di mana kita nak cari kata kunci, keyword yang Allah bagi dalam Quran. Contoh sekarang ni macam kita pegang tadi lah, mubin contohnya. Mubin ini berasal daripada perkataan apa? Bayan, bainat, tabayyun, semua itu daripada satu tema. Kita baca tentang zikir, kita akan jumpa semua perkataan-perkataan zikir itu yang menampakkan kepentingan zikir itu sebagai maksud yang membina, bukan maksud yang subhanallah, 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 subhanallah. Itu sekadar zikir. Zikir yang di mulut, dia tidak jadi zikir yang menjadikan kita nazir. Padahal zikir tadi itu akan menyebabkan kita jadi orang yang nazir. Zikir itu sebagai satu peringatan, tapi nak melaksanakan peringatan itu perlukan orang yang sentiasa ada nazir. Contoh, satu polisi. Quran adalah satu polisi. Yang nak menjalankan polisi itu adalah polisnya. Itu dipanggil polis dan polisi. Kita perlukan penguatkuasa. Siapa yang nak menjalankan penguatkuasaan tadi? Mestilah penguatkuasa yang betul-betul memahami apa perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. All those policies yang nak kita jadikan sebagai satu rules, boundaries and limitation dalam kita melaksanakan hukum-hukum hakam kita di atas muka bumi ini. So, banyak kerja tak? Banyak kerja. Alright? Okey, Anas ada tanya soalan. Ustaz, jika syair dalam ayat ini membawa maksud lagu, maknanya bacaan yang dibaca dengan gaya syair, macam taranum ke bacaan yang terlalu berlagu, bagaimana kedudukannya? Atau ayat ini bermaksud Allah tidak mengajar Nabi syair semata-mata? Okey, pertama sekali, Allah tidak mengajarkan Nabi syair semata-mata, itu satu poin. Dan kita kena faham, kalaulah syair itu dia adalah satu maksud yang kaedahnya kena baca dalam keadaan lagu-lagu. Itu. Jadi Nabi ni, masalah zaman Arab jahiliah, mereka ni suka syair. Dia kena ambil dari bentuk, satu bentuk keadaan. Dipanggil waqi'. Ini dipanggil fiqh waqi'. Fiqh reality. Okey. Fiqh. Fiqh tu dia dipanggil fiqh. Fiqh waqi'. Fiqh dalam keadaan reality semasa. So keadaan semasa Arab jahiliah waktu tu, Arab terkenal dengan syair. Waktu tu banyak syair-syair. Kena pula daripada Parsi masuk apa semua. Jadi semua budaya Arab itu adalah datang dalam bentuk syair. So Nabi Muhammad dia nak menyampaikan sesuatu waktu tu. Orang duk kata Nabi ni bersyair. Sebab ayat-ayat Quran yang Nabi bawa itu kan dia punya bunyi tu, dia ada rhythm dia. Kan rhythm dia tu bunyinya macam syair. Tapi Nabi ni datang, dia bukan nak bagi syair kat korang. Nabi datang nak bagi peringatan. So cuba bayangkan, kita nak bacakan peringatan kepada manusia, takkan kita nak baca dalam keadaan bersyair. Sama juga macam hari ni. Kalau saya baca Arabnya kepada semua yang dalam ni, tanpa saya fokus kepada pembacaan yang membawa makna yang jelas, adakah kita akan jadikan Quran yang saya baca sebagai peringatan, atau dia kekal menjadi satu kelas tajwid? Dia hanya jadi kelas yang kita baca dalam bentuk apa? Baca dalam bentuk lagunya lah. Kita hanya fokus pada laguan semata-mata. Taranum, bacaan yang berlagu itu baik untuk kita mengindahkan Al-Quran. Boleh, bukan tak boleh. Itu nak memperindahkan bacaan Quran. Tetapi sekarang ni, bukan kita nak indahnya Quran itu hanya sekadar pada kata-katanya, tetapi pada maknanya. Makna tu yang akan membuatkan kita faham maksud tujuan. Kenapa kita kena jadi manusia yang memahami hakikat kejadian, dan juga kenapa kita ini dilahirkan sebagai Muslim. Dilahirkan sebagai orang beriman. Kalau tidak, formula yang Allah bagi dalam Quran ini, gone. Dia cuma jadi satu bentuk hiburan. Halwa telinga. Tahu, kita kata, oh sedap dengar Quran ni, tenang hati. Tenang kerana lagunya. Tetapi kalau siapa faham makna Quran ni, dia tak tenang. Sebab apa? Banyaknya aku tak buat lagi. Macam-macam aku tak buat lagi. Banyaknya Allah bagi peringatan ni. Allah kata, celakalah, celakalah, celakalah. Celakalah orang yang solat. Fawailul lil musallin. Dah solat pun Allah kata celaka lagi.
Takkan kita nak relax? Takkan kita nak tenang? Takkan kita tak nak ambil tahu kenapa kita ni dikatakan celaka? Kenapa kita ni Allah boleh jadi murka macam tu sampai orang yang solat pun Allah labelkan sebagai golongan yang celaka. So kita tak nak kita ni dibuai dengan kesedapan dan keseronokan membacanya dalam bentuk berlagu indah. Bukan tak indah, cantik. Allah cantik dan Allah suka sesuatu yang cantik. Allah itu indah dan dia suka kepada sesuatu yang indah. Tetapi yang hak adalah yang hak, yang benar. Dia tidak boleh dicampur adukkan yang hak dengan yang batil. Sebab baca Yasin, pertama sekali kita kena tahu. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin ini dinampakkan sebagai jantung kepada Al-Quran. Dia mampu menjadi satu konsep surah yang nak memberikan kita satu peringatan. Peringatan yang tidak pernah diberikan kepada bapa-bapa terdahulu, nenek moyang kita. Tu kita tengok ayat yang ke-6. Okey, kita off dulu ayat ni. Di surah yang sama, cuba pergi dekat ayat yang ke-6. Ni seronoknya kita pakai ni. Kita boleh tengok. Allah kata apa kat situ? Litunzira, agar kamu memberi peringatan. Okey, Allah kata apa? Tadi Allah cakap peringatan litunzira qauman ma, untuk agar kamu berikan peringatan kepada kaum yang belum unzira. Okey, saya kena bagi inilah. Screenshot sikit. Okey. Allah kata apa? Agar kamu berikan peringatan kepada kaum, li kaum yang belum diberikan peringatan, bapa-bapa mereka, abauhum, abauhum fahum ghafilun, yang mana mereka lalai. So sebenarnya sungguh-sungguh pasti berlaku qaulu alal aksarihim fahum la yu'minun. Kita ni sebenarnya Allah kategorikan sebagai peringatan dah bagi. Aku dah bagi Al-Quran, aku dah bagi petunjuk, aku dah bagi hidayah, aku dah bagi jalan yang lurus, tapi mereka tak nak ikut, mereka tak nak beriman. Kebanyakan daripada mereka ini tak nak terima qaulun ala aksarihim. Satu qaul yang dah dibacakan kepada mereka, yang dah disampaikan kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu menerimanya. So ini orang-orang yang kita jadi pada hari ini. Apa? Adalah satu umat yang kaum ni, bapa-bapa mereka ini, kaum yang kita semua ni sudah lama jadi orang-orang yang ghafilun, lalai. Cuba kira umur kita ni sekarang dah berapa puluh tahun. Berapa lama kita dah lalai dengan Al-Quran? Berapa lama kita dah abaikan Al-Quran? Berapa lama kita dah meletakkan Quran itu bukan sebagai satu perlembagaan hidup? Bagaimana kita dah lama meninggalkan Quran ini jauh daripada Quranul Mubin, satu bacaan yang jelas. Atau kita hanya jadi umat yang bersangka-sangka, aku dah buat yang betul, aku dah jadi orang yang beriman, aku dah ikut apa yang Allah cakap, aku dah buat apa yang Allah suruh. Yakin ke ataupun kita jadi orang yang hanya bersangka-sangka? Okey? Itu satu. Kita tengok satu surah lain. Okey? Cuba pergi surah Al-Furqan. Kenapa saya suka sangat surah Al-Furqan ni? Ni Furqan ni cerita tentang macam mana kita nak membezakan yang hak dengan yang batil. Cuba kita tengok ayat 30, 32. Ini sedap ni bila macam ni kita boleh petik ayat. Kalau dulu susah nak petik-petik ayat. Okey? Kita baca sebagai petikan. Okey, kita tengok ayat 30 dulu. Ni 30. Allah kata apa? Tengok ayat 30. Okey. Okey, ayat 30. Apa Allah kata? Allah kata, waqala, dan berkatalah Rasul mereka. Dan berkatalah Rasul, Rabbi, ya Rabbi, inna, sesungguhnya kaumku attaqazu, mengambil Al-Quran ini mahjura. Okey,
Kalau siapa yang ada Quran terjemahan tu, kalau tulis dekat tu, tengok. Dan Rasul berkata, buang Nabi Muhammad tu ketika ini, zaman tu zaman Nabi Muhammad. Okey? Dan berkatalah Rasulnya, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Kita ni dahlah tadi jadi orang yang ghafilun, lalai. Lalai, kemudian kita mengabaikan pula Al-Quran ini. Kita meninggalkan Al-Quran ini. Kita tak gunakan Quran ini seperti Al-Quran itu sebagai satu petunjuk yang jelas, yang hak. Kebenaran yang sepatutnya menjadikan kita ini hamba yang sepatutnya menggunakan Quran sebagai petunjuk sepanjang zaman. Kita gunakan Quran ini sebagai satu bentuk ritual waktu kita perlukan Quran ini dalam majlis-majlis tertentu. Tahlil, Yasin, nak masuk rumah kan, baca surah Al-Baqarah, nak masuk rumah baru kan. Kalau ada program-program tertentu, Al-Quran ini kita panggil seorang budak tahfiz baca Quran dalam satu juzuk. Lepas tu kita rasmikan program ini pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka bermulalah program itu. Jadi Al-Quran itu hanya dijadikan seremonial. Satu seremoni untuk kita nak dapatkan satu redha. Tahu, kita letak mudah-mudahan Allah redha majlis pada hari ini. Dengan sebab apa? Sebab kita dah buat Quran lah. Kita dah buka majlis tadi dengan Quran. Paling malang lagi, paling celaka lagi, mulanya dengan Quran. Tengah-tengah majlis nanti adanya terlompat-lompat, terkinja-kinja, adanya majlis yang menyebabkan pergaulan, percampuran lelaki dan wanita, tak ada batas. Paling kesian lagi dan paling sadis sekali, satu program itu namanya Islamik, yang duduk dalam untuk orang Islam, yang mulanya dengan basmalah kan. Okey, kita rasmikan program kita pada ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hujung-hujung program tu ada yang keluar berdua-duaan, masuk hotel, kemudian berzina. Dan macam mana kita nak kata Quran yang kita baca tadi tu mampu untuk memberikan kita ini satu peringatan? Tak. Orang yang dengar tu pun dengar lagunya saja. Dia tak faham apa. Sebab mesejnya tak sampai. Mesej ini tidak dijelaskan. Tahu, Quran, the message is not delivered. Simple thing nak cakap, kita baca Quran tetapi kita tidak faham. Mesejnya sampai tak? Tak sampai. Okey? Yang penting adalah baca dan kita dapat maksud dan tujuan ayat ini dibacakan untuk kita. So hari ni nak saya baca mudah saja. Allah bagi Quran untuk kita tahu kita ni duduk dekat golongan mana. Golongan betul atau golongan salah. Golongan kafir ke, munafik ke, fasik ke, fasad ke, Fir'aun ke, siapa ke. Allah bagi nama-nama ni supaya apa kita kenal. Engkau ni siapa? Dah kenal engkau siapa, takkan nak duduk, aku Fir'aun. Allah bagi peluang lagi untuk kita berubah. Why? Sebab kita masih lagi bernyawa. Kita masih ada masa untuk berubah. Jangan sampai jadi macam Fir'aun, dah nak mati, baru kata, aku dah beriman dengan Tuhan Musa. Waktu tu dah nak mati. Fail. Allah reject pengampunan dan juga taubat kita. So, kita kena jadi golongan-golongan yang memahami di mana duduknya kita. That's why tajuk hari ini, adakah kita ni hamba yang terpilih? Adakah kita ini jadi umat yang di akhir zaman ini hanya sekadar umat yang menambah fitnah kepada agama, atau kita ni umat yang terpilih untuk mengeluarkan manusia dari fitnah ni? Nabi Muhammad adalah manusia yang dipilih untuk mengeluarkan manusia daripada fitnah dan kembalikan mereka ke jalan yang lurus. Kita, adakah kita sekadar duduk dekat dunia ini, dapat Quran tapi tak faham fungsi dan peranan kita sebagai seorang hamba Allah? Okey? So, di situ kita nak kena letakkan balik di mana tujuan pengabdian kita kepada Allah. Jadi Allah kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. So, mengabdikan diri yang bagaimana? Bagaimana kita mengabdikan diri? Kalau kita sekadar mengabdikan diri dengan membaca Quran itu dengan lagu-lagunya sahaja, tanpa kita membacakannya dengan kefahaman yang jelas, then something wrong. Kalau kata sekarang ni, dah berapa tahun dah? Kalau saya umur 37, nak masuk 38 dah tahun depan. Bermula khatam Quran daripada umur 7 tahun, 8 tahun. 9 tahun dah khatam. Darjah 3 waktu tu. Lebih kurang, buat majlis, kan kita khatam Quran. Bacalah daripada surah Duha tu sampai habis surah An-Nas. Baca. Khatam Quran.
Dapatlah majlis khatam Quran, makan pulut kuning, selesai. Satu round. Waktu tu mak bapak dah bangga dah. Mak ayah kita dah bangga dah. Macam dah selesai dah tanggungjawab dia didik anak dengan Al-Quran. Sekarang ni it's up to you untuk menyambung membaca Quran. Once it's up to me tu, waktu tu datang macam-macam rasa. Pergi sekolah, baca Quran. Baca Quran, khatam habis. Habis khatam dah. Baca lagi, khatam. Dah. Baca, khatam lagi. Dah habis khatam. Sampai peringkat kita menghafal pula Quran. Hafal Quran untuk jadi imam, untuk kita buat dalam program tahlil, yasin, untuk kita jadi satu zikir maksurat. Hafal. Bawa hari Jumaat dah kena hafal 2 surah. Kan? Kena hafal surah Sejadah dengan surah Insan. Untuk apa? Jadi imam waktu subuh nanti. So, kita cuma jadikan Quran itu sebagai satu bentuk ritual semata-mata. But then, kita tidak tahu bagaimana kita nak membawa Quran ini dalam kehidupan. Saya rasa, saya ketika umur saya tu, waktu umur 28 tahun, anak sulung saya tu keluar. It trigger me how to create anak yang memahami Al-Quran. Waktu tu saya belum bersama dengan Prihatin lagi. Saya tidak bersama dengan RPWP lagi. So, di situ kita nak mencari satu sistem pendidikan yang menyebabkan anak ni kena faham Quran. Sebelum saya grad tu, waktu tu dekat UM, sempat lagi lah masuk dalam beberapa siri program-program hafazan ataupun hafaz Al-Quran cara pantas. Kita masuk program tu. Kan? Dah kahwin, sambung lagi belajar. Kita masuk Al-Quran bersanad. Belajar. Untuk apa? Dengan harapan apa yang kita baca ni sanadnya bersambung dengan Nabi. Bukan tak buat, kita buat. Tapi hujungnya Quran itu masih kekal menjadi satu bentuk bacaan. Ni cerita dia. Dia hanya kekal jadi bentuk bacaan. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ini, tanya diri sendiri, jangan tanya orang lain, tanya diri sendiri. Adakah Quran kita ini hanya kekal sebagai bacaan atau dia sudah bertukar menjadi satu peta kehidupan? Peta kehidupan ini maksudnya dia mampu untuk bawa kita ke satu destinasi yang jelas. Tahu? Bermula daripada seorang anak, bagaimana nak menjadi seorang anak yang baik, anak yang soleh, bagaimana nak berbuat baik kepada ibu bapa. Allah bagi timeline sampai 40 tahun. So, kita dah nampak dah. Okay, this is my timeline. Maksudnya, lepas kahwin, belum putus lagi hubungan dengan bapa. Ada tanggungjawab, dah amanah lagi. Dalam masa kita menjaga kebajikan tanggungan kita, anak, isteri kita semua, kita masih ada kebajikan mak bapak. Nak kena jaga. Dan dalam masa yang sama, kita ada perintah Allah yang kita nak kena tegakkan. Kita nak kena bawa perintah Allah ni. Sebab apa? Sebab Allah, dia nak bagi kita satu tanggungjawab dan amanah. Satu kerja. Kerja kita nak memimpin orang pula ke jalan yang lurus. Jalan yang sama macam mana kita dapat. Sama macam Nabi. Ulangannya sama macam kerja buat Nabi. Nabi dapat Al-Quran melalui Iqra'. Nabi keluarkan manusia daripada kegelapan dan kejahilan. Nabi bantu mereka establish satu bentuk pengabdian. Satu tempat. Okey, dah buat Madinah. Kita bangunkan Madinah. Kita jadikannya sebagai satu tapak untuk kita mengabdikan diri kepada Allah dan kita expand kefahaman agama ini untuk manusia lain mendapat rahmat dan nikmat Quran ini untuk mereka apply dan akhirnya mereka juga menjadi sebahagian daripada orang-orang yang beriman lalu menjadi golongan-golongan yang kekal di jalan yang lurus. So, kita ni pula setelah 1400 tahun lamanya, setelah 1400 tahun lamanya, kita hari ini kita nak menjadi golongan-golongan yang menyambung tanggungjawab dan juga peranan orang-orang yang terdahulu. Okey, kita bersambung. Ulama adalah pewaris Nabi. Okey, jelas. Ulama itu adalah pewaris Nabi. So, yang mewarisi ni adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim. Kata kuncinya, orang-orang yang alim. Orang-orang, ramai, bukan seorang, ramai. So, kita kena tahu, kita kena jadi sebahagian daripada jemaah orang-orang yang alim. Kalau kita tak termasuk dalam jemaah orang-orang yang alim itu, maka kita akan jadi golongan-golongan yang mengikuti jemaah orang-orang yang alim. So, ada golongan yang menjadi awalul muslimin dan minal muslimin. Kalau kita jadi orang yang hanya ikut, kita jadi golongan yang minal. Kita tak jadi orang yang bersama dalam golongan yang pertama tadi. Okay? So, kena tahu beza. Adakah kita ini hanya nak jadi pengikut? Dan pengikut ni masalahnya, dia hanya mengikut dalam keadaan taklid. Taklid ni boleh jadi taklid buta. Taklid buta ni, ikut je lah. Buat je lah. Kan? Dia buat kadang-kadang bukan dengan ilmu. Dia buat dengan ikut-ikutan. Orang tu buat, dia buat.
Dia tengok tok guru dia buat, dia buat. Tak faham pun tak apa, janji buat. Ni masalah dia. Sedangkan Nabi ajar, jangan ikut membabi buta. Tak. Buat dengan ilmu. Sebab Allah kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan jangan kamu lakukan, ikuti sesuatu tanpa ilmu. Allah larang benda tu. Kemudian Allah larang lagi. Dan jangan kita buat sesuatu dengan sangka-sangka. So 17:36, surah 17 ayat 36 surah Isra dengan 10 surah Yunus surah 10 ayat 36. Sama. Ceritanya jangan buat dalam keadaan sangka-sangka. Jangan buat dalam keadaan ikut-ikutan. Sudah berapa lama dah kita buat agama dan laksanakan agama ini dalam keadaan kita ikut sahaja perintah Allah tanpa kita faham peranan dan fungsi kita sebagai seorang hamba. Okay? So kita kena cari jalan di situ. Alright? Sudah 50 minit. Sekejapnya 50 minit kan? Borak-borak dah 50 minit. Jadi, dah dapat ayat hari ni. So, saya cuma nampakkan beberapa ayat yang kita boleh gunakan dan kita boleh manfaatkan sebagai satu bentuk peringatan kepada kita. Dan dalam masa yang sama, kita nak memahami kita ini adalah golongan-golongan yang jauh daripada Al-Quran. So, hari ni kita kena fahamkan konsep. Semalam, kita ada buka beberapa timeline yang kita nampakkan sebagai guide untuk kita faham mana kita nak pergi hari ni. So, saya nak tambah sikit. Mungkin kita boleh jadikan ni sebagai satu timeline. Di mana kita dan ke mana kita nak pergi. So, destinasi kita adalah kematian. Kalau Nabi wafat umur 63. Ni Nabi wafat. So, soal diri kita. Kita bila? Tanya balik diri kita. Umur sekarang berapa? Kalau saya sekarang ni lebih kurang dalam tengah-tengah lah. Dah 37 tahun. Kalau Nabi dulu 40 tahun. Ini peringkat Nabi mendapat Iqra. So, Nabi dah terima wahyu ketika umur 40 tahun. So, baki Nabi itu lebih kurang 23 tahun. Nabi fully utilized. Nabi tak ada tinggal. Nabi utilize betul-betul. Umur 23 tahun itu sebijak yang boleh. Maksudnya, tak ada dah Nabi nak main-main lagi. Tak ada dah Nabi nak ada masa lagi Nabi nak bersenang-lenang dalam kehidupan, melainkan Nabi bersusah payah. Ni dipanggil jalan yang mendaki lagi sukar. Tak ada waktu yang mudah untuk Nabi ketika itu, melainkan semuanya adalah satu perjalanan yang Nabi lalui demi untuk meninggalkan agama ini kepada kita. So, kita pun kena faham. Ini Nabi. Kita ni macam mana? Apa yang kita nak buat dengan baki usia yang ada? So, kita tengok balik ke belakang. Ini kita kena muhasabah. Muhasabah balik. Iqra kita bakar. Surah 14 ayat. Bukan surah 14. Surah 17 ayat 14. Iqra kita bakar. So, di sinilah kita kena start Iqra. Balik kitab kita. Kitab itu, ni, amalan. Kita selama ini, adakah kita dalam keadaan kita duduk dalam perintah yang Allah kehendaki, atau kita selama ini duduk dalam keadaan kita melanggar segala titah perintah yang Allah dah berikan kepada kita. So, once kita tahu dan pasti di mana kita duduk ataupun kita sedang berada, barulah kita tahu kita ni nak bergerak ke mana. Kalau kita tak pernah pun muhasabah diri, kita tak tengok jalan kita, kita tak tengok perhatikan apa yang langkah yang kita nak kena ambil untuk kita bergerak ke depan, ataupun kita tak mengambil satu masa untuk kita melihat di mana kita punya kesilapan-kesilapan yang lampau. So, soal balik diri kita, afahukumul jahiliyah. Tengok surah 5. Ni sebagai satu tambahan lah, ayat penutup. Allah kata,
dengan jelas. Surah 5 ayat 50. Afahukumul jahiliyah. Afahukumul jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah? Yabghun, yang mereka kehendaki. Waman, dan siapakah lebih baik? Ahsanu minallah hukman. Hukumnya liqaumin, bagi kaum yuqinun, yang mereka yakini. So, adakah kita nak jadi satu golongan-golongan yang masih kekal dengan hukum jahiliah, nak duduk dekat dalam sistem jahiliah, ataupun kita nak memilih mengambil hukum Allah? Jadi ini pilihan yang ada. Kita nak jadi golongan yang bagaimana? Kekal dalam sistem yang dicipta ataupun dibuat ataupun hari ini sepenuhnya dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani dalam pelbagai arah yang mereka gunakan dengan doktrin-doktrin yang mereka jadikan sebagai senjata untuk menyesatkan kita, melemahkan kita, mengeluarkan kita daripada sistem Allah ni, sehingga kita duduk terpalit dengan jahiliah moden. Adakah sistem jahiliah moden itu yang kita nak pilih? Riba adalah sistem jahiliah yang lama, tetapi hari ini sudah menjadi satu sistem jahiliah yang moden. Adakah kita nak duduk dalam sistem itu, ataupun banyak lagi sistem-sistem lain yang hari ini dulunya tak wujud, sekarang dah ada? Tahu? Contohnya macam LGBT. Dulu waktu zaman Nabi Lut, Allah dah terbenamkan dah seluruh umat dia ke perut dasar bumi. Tapi hari ini timbul balik. So, adakah kita nak kekal jadi orang-orang yang sama seperti orang-orang yang terdahulu yang gagal untuk jadi golongan-golongan yang Allah kehendaki? Ataupun kita ini hanyalah jadi satu beban fitnah, duduk dalam satu sistem jahiliah yang akhirnya kita tak jumpa jalan untuk kembali kepada Allah. So, cek balik diri kita. Esok kita akan masuk kepada satu episod untuk kita sama-sama, insya-Allah saya akan bincang bersama-sama dengan Ustaz AA untuk kita kembangkan lagi konsep daripada ayat 550 ni. Okey. Esok kita akan baca daripada surah 5 juga, surah Al-Maidah, bermula daripada ayat 48 dan 49. Sebab dalam tu Allah kata fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu kepada kebajikan. Kebajikan yang bagaimana yang kita nak kena cari. Alright, tu untuk topik esok. Insya-Allah berlumba-lumbalah kamu menjadi hamba, tetapi hamba yang bagaimana yang Allah nak kita jadi. Insya-Allah itu perbincangan kita yang akan kita sambung pada esok hari. Okey. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberikan komen, yang memberikan kita bacaan yang semakin menarik untuk kita kongsikan, terutamanya soalan-soalan lah, macam Anas tadi ada tanya soalan, ni Umi pun ada tanya, perlu ada Ustaz Syauqi dan ulama-ulama seperti ini untuk pandaikan kita membaca Quran untuk membetulkan bukan saja di Malaysia tapi seluruh dunia kan. Ush, takutnya dengar. Jadi sebenarnya ini amanah kita semua, bukan kena ada saya dan ulama-ulamanya saja, tetapi Al-Quran ini adalah satu bentuk personalization kepada kita. Allah bagi untuk seluruh alam. Allah bagi kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Dan Nabi cakap apa? Aku tinggalkan kepada kamu kitab dengan sunnah ini yang kalau kau pegang betul-betul kau tak akan sesat selama-lamanya. So kalau kau pegang betul-betul ni kau tak akan lari. Quran ini dia bukan sekadar kita nak pegang Quran, tak kata kepala, cium dekat mulut, letak dada, dia tak jadi. Itu hanyalah satu ritual kita dalam kita menghormati Al-Quran. Tapi sebenarnya pegang teguh Quran itu di dada kita. Buat apa pun Quran adalah pedoman. Ultimate aim kita bagaimana kita nak menyenangkan pencipta kita. Allah kata A, kita buat A. Allah kata B, kita buat B. Allah kata dalam Quran A dah dia. Allah laranglah. Itulah larangan yang kita berpegang teguh. Kita tak ada nak memandai-mandai. Kita nak terjebak dan menjebakkan diri kita suka-suka hati masuk dekat dalam tu. So, kena cari jalan bagaimana untuk kita jadi satu umat yang jelas kefahaman kita dan kita memahami hakikat bahawa sebenarnya Allah sudah bagi kat kita petunjuk, Allah dah bagi kat kita pedoman, Allah dah bagi kat kita satu silibus pendidikan. Cumanya kita tidak memahami sahaja bagaimana nak membaca peta ni sebagai
jalan untuk kita melangkah kepada Allah. So, bukan mudah. Bagi yang masih muda, kita mungkin ada masa lagi. Bagi yang muda lah, rasa macam umur 20, umur 25, umur 30. Kan? Kalau macam saya, walaupun umur 37, tetapi saya rasa masa tak banyak. Masa dah semakin kurang. Muda tidak kata kita akan mati tua. Yang tua tak akan rasa dia akan dah terlambat. Kerana Allah itu maha adil. Bagi siapa yang mencari Allah, pasti akan jumpa kalau kita mencari dengan penuh keikhlasan. Ikhlas ini maksudnya khalas. Kita berhabis. Sampai habis usia, baki masa usia yang ada. Sebanyak mana pun, walau sesaat pun kita tak membazirkan masa itu yang Allah bagi nyawa kepada kita untuk kita mencari jalan kepada dia. Allah kata apa? Selangkah engkau, sedepa Allah datang kepada kita. Allah, kalau kita berjalan kepada Allah, berlari Allah datang kepada kita. Kan? Jangan kita duk bayang macam mana Allah berlari. Itu salah konsep dia. Nak nampakkan perumpamaan macam mana Allah nak sangat-sangat engkau datang kepada dia. Tapi kalau kata kita ni, kemahuan pun tak ada. Keinginan pun tak ada. Betul kita sibuk dengan dunia. Macam mana ayat kita baca tadi tu, surah 25 ayat 30 tu, Allah nampakkan. Nabi sendiri pun cakap dah, umat ni mengabaikan Quran. Kaumku dah mengabaikan Quran. Tambah pula kita baca surah Yasin ayat 6 tadi kan. Peringatan yang dah dibacakan, nak dibacakan kepada bapa-bapa keturunan yang tak pernah disampaikan lagi kerana mereka ni orang yang ghafilun, lalai. So, berhabis-habislah. Khalas ni berhabis. Kan kalau kita pergi Arab, umrah, khalas, ma fi muskil. Apa Arab tu cakap kan? Tak ada hal, no problem. Maksudnya, khalas ni dah settle. Settle ni, kita dah tak ada apa-apa dah. Dah tak ada baki dah maksudnya. Tahu, tak ada baki. Tak ada baki, maksudnya tak simpan apa-apa. Bagi habis. Ini masih reserve. Masalahnya masih reserve. Nak Allah, tapi itulah yang Allah kata celaka tu. Kan? Saya nak sangat belajar, tapi ada tapi. Tu reserve lagi. Kan? Saya nak hijrah, tapi saya nak pakai tudung labuh, tapi banyaklah tapi tu kan. So faham sendirilah. Okey. So kita nak kalau boleh biarlah kita buat firm, tapi itu bukan tak boleh guna, boleh guna. Akan tetapi mengikut keadaan dan situasi, macam mana kita nak meletakkan realiti waktu itu bersesuaian dengan alasan yang kita nak pakai. Okey, insya-Allah Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah lebih tahu keperluan kita. Dalam masa yang sama Allah pun menyediakan satu strategi makar dia untuk kita, dan kita pun kena faham bagaimana hendak jadi golongan-golongan yang bertakwa, beriman sebenar-benar iman kepada Allah, insya-Allah. Alright. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada esok hari bersama dengan Ustaz AA, insya-Allah, untuk kita kupas tajuk ini dengan lebih mendalam. Okey. So kena bersama-sama dengan saya esok 10